Hai semua, masuk-masuk dulu, kita tunggu yang lain. Sementara tu tolong kami tap-tap dulu screen dan share live ini. Betul. Sekejap ya, sebagus dulu back saya. Awas. Oke. Kita tunggu-tunggu dulu lah kan, macam biasa. Macam biasa yang di luar pagar tuh silakan jemput masuk ke dalam live TikTok @japan setiap hari Rabu bermula pada pukul 2.30 petang bersama saya Sharon dan juga Sande. Yes, betul tuh. Di TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Nah, sudah sampai 1 juta likes. Wow. Sudah yang sedang tengok kita, Sharon. Sudah banyak deh. Mungkin kita boleh mula, silakan nih. Boleh. Sebenarnya mungkin ada yang tertanya-tanya kami sekarang berada di mana sebenarnya. Tapi sebelum tuh, oke kah suara kami? Jarjabi, coba komen. Oke kah suara kami? Jelaskah suara kami? Ini kita punya top fan nih, Jarjabi. Oke kah suara kami? Jadi kita mesti mau tanya dia dulu lah Yes, kan. betul. Kita mesti mau tanya nih Jarjabi nih. Sebab dia peminat nomor 1 Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Oke, Dia jelas. bilang, Oke, jelas. Oke, thank you. Oke, untuk yang tertanya-tanya kan Sharon, sekarang sebenarnya kami berada di SICC. Tapi sebelum kami kongsikan apa yang ada di sini pada hari ini, kami kongsikan dulu info-info yang lain dulu, kan Sharon? Mungkin Sharon boleh kongsikan terlebih dahulu. Oke. Jadi sebelum kami bawa kamu orang berjalan-jalan ke dalam, jadi kita kongsi dulu lah apa nih kita punya apa-apa yang berlaku di sekitar kita semasa. begitu, info-info semasa. Iya. Jadi saya mau kasih share sama kamu orang ramalan cuaca. Pemandangan kita nih hujung-hujung tahun sudah kan, jadi kita maklum lah kan cuaca nih tidak ketentuan. Betul. Kan, terutamanya musim-musim hujan lagi sekarang. Jadi Sabah tersenarai dalam ramalan episod hujan lebat MTL yang dijangka berlaku bagi tempo Januari hingga Februari 2025 bersama dengan Sarawak, Pahang dan juga Johor. Jadi menerusi satu kenyataan, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia MET Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata, hujan lebat ni kalau berterusan beberapa hari boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan rendah lah yang berhampiran sungai terutamanya. Jadi kita sekiranya hujan ni berterusan kan kita bilang mesti ready lah kan, kita ready ke tempat yang lebih tinggi dan selamat sebab kita tidak mau nanti berulang lagi. Kamu tahu juga betul kan macam tu. Jadi orang ramai dinasihati agar bersiap sedia menghadapi musim tengkujuh, sentiasa peka lah terhadap maklumat, nasihat ramalan dan amaran cuaca. Jadi kamu orang boleh mau turun apps mobile My Cuaca dan sentiasa mengikuti media sosial Met Malaysia. Yes, betul. Dan seterusnya kita juga ada pertandingan busana tradisional ibu bapa dan anak sempena mini karnival Hari Kanak-kanak Sedunia 2024. Jadi kamu orang ambil peluang untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan di samping kamu orang mempamerkan keindahan budaya. Ayo kan sehari ini Sharon? Ayo. Sebab sebenarnya sakit-takak dia. Sakit. Tapi tidak apa, saya masih semangat untuk kongsikan kepada kamu orang. Dan pertandingan ini akan berlangsung pada 16 November pada hari Sabtu di ruang Legar Lobby di Sabah State Library Tanjung Aru pada jam 10 pagi sehingga 3 petang. Jadi inilah masanya untuk kamu orang bersama-sama keluarga kamu orang bersantai-santai ataupun mengikuti pertandingan sempena Hari Kanak-kanak di Sabah State Library Tanjung Aru. Oke? Oke, seterusnya kita ada kejohanan ke-16 SEA Youth Atlantic Championship 2024 yang akan berlangsung pada 29 dan 30 November ini di Stadium Likas. Lepas tu lebih 600 atlet daripada 11 negara Asia Tenggara iaitu Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Singapura, Brunei, Indonesia, Filipina, Timor Leste. Banyak. Dan of course lah Malaysia. Yes. Lepas tu kontingen Malaysia sendiri menghantar lebih 132 orang atlet dalam kejohanan ini. Diorang ada 39 acara dan sudah dilancarkan pada 10 Oktober yang lalu.
maskot kejohanan yang dinamakan sebagai Okoris bukan sekadar satu simbol, tapi ia melambangkan kekuatan, semangat juang dan kesungguhan atlet muda kita. Reka bentuk Okoris yang dinamik dan berani mencerminkan cita-cita dan aspirasi semua atlet remaja yang akan beraksi di pentas sukan si remaja. Jadi apa-apa informasi berkenaan dan kejohanan 16C Youth Atlantic ni, kami akan kongsikan di semua platform Jabatan Penerangan Sabah. Jadi kamu orang jangan lupa follow untuk dapatkan info-info semasa mengenai kejohanan ini. Yes. Nah, ada yang cakap sini. Baca cepatlah review book tuh. Oke, sabar. Sabar, Kalau sabar. kamu mau tahu Ya. mesti ikut kami sampai habis kami kongsikan ini info-info Sekejap dulu. lagi nih, saja. kan? Brunei hadir. Terima kasih, Jal. Terima kasih. Jadi seterusnya saya kongsikan kepada kamu orang mengenai info Jabatan Penerangan Negeri Sabah di mana kami telah menjemput seorang guru pendidikan khas yaitu Dr. Valerie Welvron Primus yang mengajar di SK Bingkur. Jangan lupa saksikan video inspirasi tersebut karena perkongsian beliau memang betul-betul berguna dan sangat memberi inspirasi kepada kita, terutamanya orang Sabah. Jadi kamu orang mesti tengok. Yes. Saya sambung ini lah Sharona. Okey, boleh. Dan juga ada pesanan daripada Malaysian Meteorological Department di mana pastikan rumah anda mempunyai beg yang mengandungi barang-barang keperluan untuk bertahan menghadapi krisis bencana. Di mana maksudnya ada bug out bag ataupun dipanggil BOB, yaitu bag yang mengandungi barang-barang keperluan yang bertahan selama 72 jam ketika krisis bencana atau keadaan tidak dapat dielakkan. Antara cadangan barang tersebut adalah contoh pakaian, kasut, selimut, whistle, dokumen penting, botol air, telepon bimbit pun paling penting, wang tunai, lampu suluh, kit keselamatan, obat-obatan dan radio mini muda Ali. Ini sekadar perkongsian daripada Med Malaysian lah. Jadi kita disarankan setiap keluarga kita kena ada satu beg sekurang-kurangnya. Orang bilang satu beg lah paling bagus kan untuk kita punya dokumen apa-apa yang penting untuk kita simpan sana. Jadi kalau ada apa-apa yang berlaku kita boleh ambil, angkat saja, terus kita ke tempat yang selamat lah. Host ke di belakang tu Min, tidak. Itu pengunjung. Nah, oke, hai Jabatan Penerangan Sandakan. Oke, kita sambung Sharon. Apa seterusnya? Seterusnya kita akan ada Carnival 3K Ushwen, betul kah itu sebutan? Ushwen 2024 Anjuran Persatuan Pembangunan Usahawan Wanita Luar Bandar dengan kerjasama Majlis Pembandaran Penampang pada 7 dan 8 Disember 2024 Sabtu dan Ahad di Boavan Square Penampang. Ada apa di sana? Ada booth tradisi, booth agensi kerajaan, lepas tu ada jualan kraft tangan, pertandingan tarian, ada pertandingan mewarna kanak-kanak, demo menjahit bakul dan kraft tangan, ada food truck, lepas tu berbagai aktiviti yang menarik dan juga tiket pengunjung bertuah. Di mana itu, Sharon? Di Boavan Square Penampang. Nah, orang-orang Penampang jangan lupa datang pada 7 dan 8 Disember. Lepas tu kita ada artis jemputan kita iaitu Reiki Mara Enzavera dan juga Maldini Sydney. Nah, datang kamu orang Penampang. Oke, seterusnya kamu orang tahukah pemilihan topik leather yang betul yang mematuhi standar keselamatan boleh melindungi nyawa kamu orang sendiri. Jadi bagi-bagi yang menunggang motosikal, pastikan kamu orang punya topik leather adalah betul dan mematuhi standar keselamatan. Sebab dia boleh melindungi kamu orang daripada bahaya lah ataupun ini kemalangan kan, at least selamat lah kan. Yaitu pilih topik leather sesuai size dan berwarna cerah dan digalakkan menukar topi setiap 3 tahun mesti tukar itu topik leather. Dan walaupun masih dalam keadaan bagus tapi untuk keselamatan tukarlah. Dan tidak menggunakan topik leather separuh kura-kura. Maksudnya yang macam begini, mana tuh? Yang begini tuh. Yang tidak penuh itu kan. Ya. Dan topik leather mainan. Dan jangan gunakan topik leather yang telah retak dan juga pecah. Betul. Dan seterusnya adalah simptom pneumonia. Terus satu lagi saya. Dia medical punya sebutan ini. Adalah batuk dan juga demam dan susah bernapas. Oke, sekiranya kamu orang teruk sehingga tekanan darah kamu orang jatuh, kamu orang harus mendapatkan rawatan tersebut. Jangan lambat-lambat. Di mana simptom dia seperti batuk berkahak warna kuning, hijau, demam panas, sesak nafas, sakit dada, batuk berdarah, kurang selera makan, sakit kepala, sakit otot. Pastikan kamu orang dapatkan rawatan daripada terus pergi cek dokter.
Oke, jangan mau tanya-tanya kau, itu kalau tadi saya berdarah saya Iya. punya apa. Nah, mungkin kau jangan terus pergi jangan. cek lah. Yes, Iya. begitu. Oke, seterusnya Oke, Sharon. seterusnya kita ada Regata Lepa yang ke-29 bertemakan lambang perpaduan masyarakat. Acara tahunan ini akan berlangsung pada 23 hingga 24 November 2024 di dataran Regata Lepa dan Padang Bandar Semporna. Jadi kamu orang jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan berbagai aktiviti menarik, dan untuk maklumat lanjut boleh hubungi pejabat daerah Semporna. Jadi saya mau kongsi lah sama kamu orang kan apa dia punya aktiviti nih. Aktiviti dia ada majelis pelancaran sambutan lah kan, Regata Lepa nih. Lepas tu ada pemilihan dan saringan bujang manis, dan juga lala dorongan. Betul Memang itu? unik-unik dia punya pertandingan-pertandingan nih. Lepas tu ada juga pameran jabatan, kraft tangan dan pelancongan di bandaran Semporna. Ya, untuk orang Semporna dan berdekatan sekitar daerah Semporna. Iya, jadi datanglah beramai-ramai. Regata Lepa. Ini merupakan acara besar lah orang Iya, bilang di daerah kan. Semporna. Kalau di Terutamanya yang Mbak, sukan laut kan. sukan laut. Sukan-sukan Jadi wajib laut. untuk diperlihatkan kepada kita punya Iya. masyarakat dan juga pelancong. Jadi ini memang destinasi yang wajib juga kan, Yes. kalau siapa yang berminat untuk mengenali lebih kita punya budaya di Betul. Malaysia nih. Dan seterusnya ada Kembara Kerjaya oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang berada di Ranau. Orang Ranau, siapa di sini? Wow, Coba komen, orang jangan Ranau. kamu orang keluar. Iya, mana Pastikan orang kamu orang Ranau nih? setia bersama kami. Sebentar deh kami akan bawa kamu orang di dalam. Ya, sekejap lagi Jadi nih. Kembara Kerjaya ini akan berlangsung pada 16 November, Sabtu ini pada jam 9 pagi sehingga 3 petang di Dewan Serbaguna Kampung Kilimu, Ranau, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik anda, yaitu seperti sesi taklimat penilaian memasuki perkhidmatan awam, ada hikmat nasihat berkaitan kesesuaian jawatan, status permohonan calon, hikmat nasihat berkaitan itu ujian pemeriksaan fizikal, pacendera dan kecergasan, ada PSC yaitu Profession Assessment Center, dan urusan temu duga juga ada, dan counter pendaftaran SPS 9 kepada yang berminat memohon jawatan ke perkhidmatan awam. Dan juga selain itu Sharon dan juga kamu orang, ada juga pelbagai pameran yang dilaksanakan daripada ILKEK, daripada Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia, Perkeso, Getmara Negeri Sabah dan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia. Jadi seorang Ranau dan juga sekitar daerah sana Jangan lepaskan peluang. Iya. Pergi sana untuk mendapatkan perkhidmatan tersebut. Oke, ini yang cukup orang- bertuah sudah nih kan yang Betul, begini, sebab betul. kalau biasa kan kita yang tips kita Iya, Google iya, lagi iya, ini apa betul. ya, terus kamu Pergi datang sana, saya tanya banyak direct. counter. Jalan-jalan Mbak. Oke, inilah masanya. Kami mau share sudah. Oke, Sharon, kongsikan dong, kita sabar sudah Oke, nih. sabar kamu orang. Oke, ini kali lah. Oke, sekarang macam kamu orang nampak, kami di Pesta Buku Borneo 2024, program dan aktiviti Perpustakaan Negeri Sabah. Jadi bermula pada hari ini hingga 17 November Ahad. Masa jam 10 pagi sampai 10 malam. Jadi 10 malam. yang masih bekerja itu masa 4 juga kamu bawa keluarga kamu, bawa Betul, anak-anak betul. kan datang di sini. Jadi kamu datang sini di tingkat 2 di bilik Kina Batangan Lepas tu kamu boleh pergi register. Sini register. Lepas tu kamu dapat free voucher buku. Yes, boleh digunakan. Kan best. Lepas tu ada apa di sini? Ada pelancaran dan bicara buku. Hari ini kita sudah berlangsung tadi dengan Krina Alison Wong dengan buku My Eyes Have Seen Your Glory, O Lord. Lepas tu besok pun akan ada bicara buku Datuk Amrullah Kamal. You too can excel, dia bilang tuh. Jadi memang banyaklah aktiviti. Iya, banyak juga kita punya institut semua di dalam di sana. Betul. Jadi kalau kita datanglah, tak ya. fungsikan, maksudnya Jom banyak lah. cakap, kita bawa Jom. orang pergi dalam. Marah sudah dorang ni Marah sudah lama dorang dia ni. Mari bilang. kita cakap. Mari. Oke, first ada counter registration, pendaftaran. Kamu orang boleh tengok di sini, oke? Boleh dapatkan voucher buku Madani, ada lucky draw. Kita bawa kita punya penonton sebentar lah untuk tengok-tengok buku apa yang ada. Ada yang tanya, Sabtu ni ada aktiviti apa? Dia bilang. Untuk tahu mengenai aktiviti-aktiviti ini, untuk hari Sabtu, saya akan bacakan sedikit lah. Tapi untuk Sabtu ni kita ada pelancaran dan bicara buku Datu Jo Samad, Revisiting the Social Contract. Yes. Pada jam 2 hingga jam 3 petang lah. Tapi sebenarnya kita ada atur cara yang penuh kan? Ya, ada.
Mari kita tengok dulu, kita boleh kongsikan. Ini adalah antara buku yang ada, yaitu Borneo Book Cave pun ada di sini. Inilah buku-buku dia nih. Ini antara buku-buku yang ada, buku kanak-kanak. Buku kanak-kanak ada. Untuk yang tanya mengenai aktiviti pada hari Sabtu, ada Majlis Peresmian Borneo Membaca. Jemputan resmi adalah kita punya Datuk Seri Panglima Haji bin Haji Nur, yaitu Ketua Menteri Sabah, dan juga pelancaran dan bicara buku, dan juga ada bengkel muzik Sompoton pada hari Sabtu, dan juga ada Malam Citra Budaya Borneo, yaitu Borneo Night Borlis, yaitu the final stage pada jam 7 malam. Jadi itulah antara aktiviti yang ada pada hari ini. Oke. Ini Perpustakaan Negeri Sarawak ya. Oke. Halo. So ini antara pameran-pameran. Oke, daripada Jabatan Perpustakaan Negeri Sarawak pun ada tadi kan? Nah, lain ada orang Sarawak. Ya, ada orang Sarawak, Zul, orang kamu. Ada di sini. Dan kita juga ada bagian sumber dan teknologi pendidikan KPM. Boleh tengok di sini. Oke. Ini daripada Popular. Popular pun ada juga di sini. Ini Dewan Bahasa Pustaka lah, Cawangan Sabah. Saling berkait supaya siapa-siapa saja yang berminat tentang ini pula bagian Perpustakaan Negeri Sabah. Kajian kita itu orang boleh membaca, boleh mendapat kesan ya. Di sini kamu orang boleh daftar keahlian, no? Kalau kamu orang datang sini di Perpustakaan Negeri Sabah. Daftar ahli bayarkah percuma? Oh, percuma. Nah, percuma. Ini ini ada daftar keahlian ya. Percuma saja. Tidak payah bayar. Perpustakaan Negeri Sabah. Dan sekarang juga sedang berlangsung bicara kembara Antartika, pengalaman melalui penyelidikan. Dan penulis buku adalah daripada Fakulti Sains dan Sumber Alam. Dia berkongsikan mengenai kembara Antartika. Sebenarnya yang saya rasa itu memang kenangan manis ya. Ada big discount kartu Popular. Yes, ada. Kami nampak sini ada beberapa yang ada diskon juga di sinilah. Ini Popular nih. Yang ini saya tidak tahu bahasa Cina. Minta maaf ini buku-buku Cina lah. Ini fiction, ada juga buku-buku di sini. Dan ada juga daripada university seperti Universiti Malaysia Terengganu, daripada Universiti UKM, ada daripada UPSI pun ada juga sedang buat pameran. Ini untuk buku pembelajaran lah. Budak-budak yang dari bawah 1 sampai darjah 6. Ini pun ada hijana. Ada cabutan bertua kah? Ya, ada cabutan bertua. Kami dipahamkan ada cabutan bertua. Ini buku-buku komik ada.
Oke, baiklah, itulah perkongsian yang kami bawa Kamurang tadi di dalam antara buku yang ada. Jadi Kamurang yang berada di sekitar Kota Kinabalu ini di SICC, datanglah Kamurang yang akan berlangsung sehingga pada hari Ahad ini bermula dari jam 10 sampai 10 malam Kamurang boleh datang di sini. Oke, parking pun senang. Jadi jangan lupa untuk datang sini di Pesta Buku Borneo. Jumpa Kamurang minggu depan. Bye.